Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim, iaitulah bacaan doa istiftah ataupun doa pembukaan salat. Apa makna istiftah? Pembukaan salat maknanya lepas kita takbiratul ihram, kita baca doa ni. Jadi kita dah baca dah 2-3 doa ada yang lepas. Sambungannya pada kali ini ialah bacaan yang ke-30. Bacaan yang ke-30 sama-sama kita baca. Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Baca tengok bagi betul-betul baca. Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Maksud dia tengok, makna dia cukup cantik. Untuk kita baca ni makna dia memang comel. Maksud dia, ya Allah, Tuhan Jibrail, Tuhan Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah Ta'ala tahu semua. Engkaulah yang menghakimi di antara hamba-Mu dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi manusia ni akan selisih pendapat mana-mana saja. Oleh itu ihdini, tengok ihdini, pimpinlah aku dalam perselisihan itu ke arah kebenaran dengan keizan. Mana setiap benda selisih pendapat, kita minta Allah Ta'ala beri pada kita ni jalan yang benar. Sesungguhnya engkau memimpin orang yang engkau kendaki ke jalan yang lurus. Itu bacaan yang ke-30. Dalam bacaan kita ni, kita nampak ada benda yang besar sini. Kenapakah tiga orang malaikat ni disebut nama di sini? Malaikat banyak lagi. Ramai tak ramai malaikat? Kesikit malaikat. Terlalu ramai. Kita dah cerita dah ke? Baca mana nak kira malaikat bilangan dia? Ingat tak ingat cara nak kira?
Kira dia duk tawaf di Baitul Ma'mur. Tiap hari 70,000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur setiap hari. Jadi kita kira lah, hari ni berapa hari dah umur dunia. Kali ambil situ lah, boleh tahu lah berapa umur dia. Maknanya orang lain lah, itu kena kali tu. Atau campur. Setiap hari orang lain campur 70,000 sehari. Baik. Jadi kita menimbul soalan sini, kenapakah dia ni Allah SWT, Nabi SAW ajar kepada kita sebut Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Tak sebut nama yang lain. Apa sebab? Sebab dianya li'azimi manzilatihim indallah. 3 malaikat ni mempunyai jawatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jawatan dia? Tanda situ. Jawatan Jibril, aminul wahyi. Jibril pemegang amanah membawa wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi itu saja. Nabi-nabi terdahulu pun kerja dia bawa wahyu. Ambil wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bawa pada Nabi. Itu jawatan besar. Besar ke kecil jawatan dia? Terlalu besar jawatan tu. Jawatan amanah yang besar tu. Baik. Jibril waktu wahyu. Wahyu ni untuk apa? Untuk menghidupkan hati manusia. Hati manusia ni mati. Yang menghidupkannya siapa? Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita panggil Quran. Wahyu juga melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wa Mikail. Yang kedua, yang Nabi kita sebut dalam jawatannya Mikail. Siapa dia Mikail ni? Siapa? Aminul qatar. Aminu al-matar. Pemegang jawatan menurunkan hujan. Jawatan apa Mikail? Waktu hujan. Hujan ni, semua hujan seluruh dunia ni, Mikail yang jaga dengan perintah Allah SWT. Turun sana hujan, turun sini hujan. Hujan tak turun pun, Mikail juga yang jaga. Jadi kita nak tahu, ada tidak pendekatan persamaan di antara dua jawatan? Berdekatan tak jawatan? Dekat. Jibril kerja dia waktu wahyu yang menghidupkan hati manusia. Mikail, apa cerita dia? Menurunkan hujan yang menghidupkan tubuh manusia. Manusia ni mesti hidup dua. Kalau hidup tubuh saja, hati mati, ada faedah? Faedah ada? Tak ada faedah juga. Kalau hidup hati, tubuh tak hidup, boleh hidup ke tak hidup? Tak hidup dalam hatinya. Tak ada hati, dia kena hidup sekali dengan tubuh. Maknanya dua jawatan. Tengok, Nabi kita pilih ambil dua jawatan ini yang ada perimbangan, ada seimbang. Hak ni waktu wahyu menghidupkan hati manusia. Mikail waktu hujan menghidupkan siapa? Tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan manusia ni jadi hidup kerana ada makanan, ada rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Israfil. Apa dia jawatan Israfil? Jawatan dia meniup sangkakala. Bila nak berlaku kiamat, Israfil akan tiup. Mati semua sekali orang. Hak hidup atas dunia ni pada waktu tu, semuanya mati. Israfil. Maknanya, kamu kena ingat. Kamu hidup atas dunia. Hidup tak hidup? Hidup. Hidup dengan sebab apa? Sebab adanya rezeki Tuhan bagi pada kamu melalui hujan. Hujan hidup. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah Ta'ala kata dah. Kami jadikan air ni hidup segala benda air berlaku. Manusia hidup hari ni daripada apa dia sendiri tu? Orang tu. Daripada apa? Daripada air. Bila dia jadi manusia besar molek, beranjak pada air pula. Maknanya perseimbangan gerak kerja manusia ni duduk di air. Jadi bila kamu hidup dengan air. Hidup pula hati kamu, maka kamu kena ingat bahawasanya ada seorang lagi jawatan yang besar malaikat yang disebut di sini, iaitulah Israfil. Kerja dianya, apa jawatan dia? Meniup sangkakala. Bila dia tiup sunai ni, mati habis orang. Maknanya mu hidup akan mati. Itu nak cerita. Jadi di sini Nabi SAW telah memberi satu peringatan yang besar kepada kita. Bila kita takbir Allahu Akbar, apa makna Allahu Akbar? Mana apa? Allah yang maha agung, yang maha besar Allah. Bila Allah yang maha besar, kita hari ni menghadap dalam salat kita ke arah mana? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh.
Aku hadap muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dengan bumi. Dalam hal ni pula, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Hei Tuhan yang mencipta, yang Tuhan punya Jibril. Jibril ni besar mana Jibril? Kecil ke besar? Besar. Nabi kita tengok rupa Jibril yang asli. 900 sayap dia memenuhi ufuk timur dengan barat. 1 keping sayap. Besar. Jadi bila kita berhadapan dengan makhluk-makhluk yang besar begini, kita tahulah bila makhluk ni besar, yang lebih besar daripada makhluk tu apa? Pencipta dia, Allah SWT lebih besar, lebih agung, lebih gagah perkasa daripada malaikat-malaikat yang diberi tugas. Itu mana? Pencipta langit dan bumi, tengok. Allah SWT sebut pula sini, mungkin ada orang tanya, ataupun kita tak pernah tanya, apa makna Jibril? Jibril itu makna apa? Arti dia. Pernah tanya tak? Jibril dengan makna Abdullah. Apa makna Jibril? Makna dia Abdullah. Ambil daripada mana? Dia kalimah dia tu mu'arrab. Jabar ambil daripada kibir. Wahwal abdu. Ain bahasa dia lah ni. Makna Allah. Jadi Abdullah. Ini kelebihan dia. Kita dari segi maknanya. Kalau kita tanya apa makna Jibril? Maknanya Abdullah. Makna hamba Allah Ta'ala. Baik. Jadi di sini juga disebut kepada kita tentang Fatiras samawati wal ar. Allah SWT ni telah mencipta langit dan bumi. Hadap muka kita ni pada Tuhan yang begitu gagah. Alimal ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala juga sifat dia mengetahui segala yang tersembunyi, wasyahadah yang nyata. Hak terlihat apa Tuhan nampak, hak sembunyi nampak. Tak ada benda yang terlindung bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini kita balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita balik kepada Tuhan. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allah Ta'ala yang menghukumkan apabila berlaku selisih pendapat di antara makhluk dia, Tuhan yang menghukum, menyelesaikan. Oleh itu kita minta ihdini limakhtulifa fihi minal haqq biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang benar. Siapa boleh tunjuk kita jalan yang betul? Ayah kita boleh tunjuk. Ayah boleh bagi tahu ya. Anak, ini jalan yang baik. Ustaz kita, guru kita boleh tunjuk jalan yang betul. Boleh bagi tahu jalan yang betul. Ini jalan yang betul. Yang melaksanakannya semuanya taufik, hidayah daripada Allah SWT yang memilih, memberi kita ni kefahaman nak ikut jalan betul ke jalan tak betul. Kalau tidak, tak timbullah masalah hari ini. Kenapa berselisih pendapat? Kenapa manusia hari ini ada yang menentang, ada yang sokong Islam? Kerana nak bagi kefahaman kepada orang itu, tugas kita hanyalah menyampaikan, bagi tahu. Yang memberi kesedaran, kefahaman kepada jalan kebenaran siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antaranya doa yang ketiga, yang 30. Yang ke-31 baca dia. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia tulis apa itu? Dia kata 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Salasan maknanya 3 kali kita kena ulang. A'udzu billahi minasy syaitan min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Tengok, minta berlindung dengan syaitan itu segala benda dia. Minta tak mahu apa-apa yang dia ada. Baca lagi. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira.
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Salasan tu jangan baca, maknanya ulang 3 kali. 3 kali ulang. Lama baca juga salasan dalam semaya, jangan. A'udzu billahi minasy syaitan min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Boleh baca tu. A'udzu billahi minasy syaitan min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Tengok makna dia apa. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi Allah SWT ni tak ada kurang dia. Pagi pun sama, petang pun sama. Dalam keadaan maha suci, dalam keadaan kemuliaan yang begitu besar. Bila kita baca ni 3 kali, kemudian kita sambung dengan minta perlindungan dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Min nafkhihi. Apa makna nafkhihi? Daripada kesombongannya. Nafkhihi dengan makna min kibrihi. Min nafkhihi ay dengan makna min kibrihi. Karena syaitan ni sombong dia. Lagi kita puji dia, lagi bangga dia. Tanda situ makna dia, arti dia tanda kat situ. Min nafkhihi maknanya min kibrihi, sombong. Syaitan daripada syaitan yang tak ada yang tu. Sebab tak ada ar-rajim, minas syaitan saja kan. Ar-rajim tak ada. Jadi kita tanda dia, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Yang direjam tu makna tu hak lain. Sini tak ada. Letak dari kurungan itu. Min nafkhihi, tulis daripada kesombongannya. Nafkhihi, sombongannya. Wa nafsihi, daripada nafsihi. Apa makna nafsihi? Daripada rayuannya yang sangat keji. Godaan dia, betul lah tu godaan dia tu. Kerana nafsihi itu maknanya syair. Syair orang duk baca tu lah. Wa min hamzihi. Hamzihi maknanya daripada waswas dia, segala waswas syaitan. Tulis itu waswas. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Apa daripada syaitan tu? Daripada kesombongannya, tanda balik maknanya. Daripada godaannya dan daripada waswas syaitan. Ada 3 makna dia situ. Jadi kita lihat balik dari sudut makna dia sini. Baiklah. Kenapa 3 perkara ni diminta supaya kita minta berlindung? Kerana syaitan-syaitan ni satu benda yang kita tidak nampak. Nampak ke tak nampak syaitan? Ada orang tengok syaitan? Tak pernah lagi. Hatu? Pernah tengok hatu? Dengar cerita ya tak? Orang-orang hatu ni macam tu. Hatu tengok. Tak tengok juga. Syaitan tak tengok juga. Tapi kenapa kita takut? Tu jadi pelik dah. Takut ke hatu ni kat Tuhan lah tahunya. Sebab apa? Jadi Nabi SAW sentiasa mengajar kita, mengajar umat dia supaya minta berlindung dengan Allah SWT daripada segala sifat syaitan. Sifat sombong dia. Sebab syaitan bila kita puji dia, dia jadi sombong. Takabur, dia jadi takabur. Dan dia juga ada pujuk rayu dia. Ada godaan dia. Syaitan juga ada waswas dia. Dia mari bagi dalam hati kita ni waswas yang menyebabkan kita jadi. Dia waswas ni macam-macam. Waswas orang yang tak tawakal, dia takut nak beribadat Allah Ta'ala, takut tak sempat nak kerja, tak nak makan. Waswas orang ibadat pula macam-macam dia. Aku ni jadi ke tak jadi semaya tadi. Yang menyebabkan dia tak boleh hidup tenang. Takut, tak jadi. Ambil air semaya sampai 10 kali pun ada. Itu waswas. Semua benda waswas ke apa ni, ini adalah permainan syaitan
Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita minta berlindung dengan Allah SWT daripada segala bentuk jenis godaan syaitan. Bacaan kita yang ke-32. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ard walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqq wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqqun wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ilahi la ilaha illa anta. Panjang dia tak? Apa? Dia dalam kurungnya itu maknanya dia ambil riwayat-riwayat tu sambung, dikumpulnya riwayat sini, maka dia jadi lengkaplah bacaan dia tu. Jadi makna dianya panjang. Jadi kita cubalah beramal lah. Terutamanya bila masuk di bulan Ramadan, malam kita duduk tahajud. Cantiklah kita amal. Tak salah. Kita letak dekat kita tu, kita baca tengok di kertas tidak menjadi kesalahan. Tapi jangan banyak sangat bergerak. Jadi banyak orang tanya boleh kalau tak boleh. Kalau kita salat pegang Quran. Dan kalau kita salat dengan imam tak payah pegang Quran. Imam yang baca Quran. Imam tu. Jadi kalau orang yang belakang imam nak pegang Quran kerana nak bantu imam. Kalau dia salah baca nak tegur, seorang tu yang pegang. Yang lain tak payah. Maknanya kalau kita baca Quran, baca salat tahajud, qiyamul lail seorang kita, boleh kita pegang Quran baca. Sekarang ni pula macam-macam alat ada. Orang dah buat dia punya tempat letak Quran tu yang tinggi tu, siap dah orang dah jual belakang. Quran hak besar apa ada. Maknanya alat nak bantu kita nak beribadat kepada Allah Taala tu cukup banyak. Banyak ke tak banyak? Nak buat atau tak nak buat jadi masalah hari ni. Betul? Apa makna dia? Kalau tak ingat nak baca doa ni memang tak ingat lah. Boleh kata tak ingat lah kita ni. Hak yang pendek-pendek tu ingat lah insya-Allah. Yang panjang-panjang ni payah dah kita. Terutamanya kita yang dah akhir-akhir, orang panggil di peringkat hujung usia ni, payah sikit nak ingat. Tak apa, letak depan kita pegang tangan.
Pergi baca, sudah baca tak? Mana buatlah tempat yang sebelah kita ni, jangan sampai tunduk nak ambil kita tu. Letak tinggi. Mana sudah Allahu Akbar, ambil dia tu. Ambil so pergi. Buka dua, jangan ambil buka terus. Ikut mazhab Syafi'i 3 kali bergerak tak boleh. Tapi dalam salat sunat lain pula cara dia. Semaya bila duduk, sambil duduk pun boleh. Jadi banyak benda yang membantu kita insya-Allah taala. Maknanya, ya Allah, bagimu segala pujian. Jadi mengikut dalam riwayat, tengok nombor 44 di bawah tu. Bacaan ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bangun bertahajud pada waktu malam. Yang ni baca ayat 32 ni, mengikut dalam riwayat ini dikata khusus untuk sembahyang tahajud. Maya tahajud. Jadi kita gunalah sekali. Biar ada kat sekali lah seumur hidup ni. Pernah kita baca waktu malam doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak berasa nak kita. Tak ada rasa mesti kita ada kemanisan. Rasa nikmatnya kalau kita boleh ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat tuan-tuan. Jadi tengok makna dia kata apa? Ya Allah, bagimu segala pujian. Engkaulah pemberi cahaya kepada langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Allahu nurus samawati wal ard, kan? Allahu nurus samawati wal ard. Jadi di sini timbul masalah bila sebut cahaya tu, apakah nur itu? Salah satu daripada nama Allah, An-Nur. Ini dalam hadisnya ada kata nur. Nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Bagi engkau segala kepujian. Engkaulah yang mengurus langit dan bumi serta segala yang ada dalamnya. Jadi Allah Ta'ala yang mengurus langit dan bumi ini, semuanya kuasa siapa? Kuasa Allah. Bagi engkau kepujian. Engkaulah Tuhan bagi langit dan bumi serta segala yang terkandung dalamnya. Benda segala isi kandungnya dalam bumi ini, semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi engkau kepujian. Kepunyaan engkaulah kerajaan di langit dan bumi dan segala yang terkandung padanya. Bagi engkau kepujian. Engkaulah pengawas langit dan bumi. Bagi engkau kepujian. Engkau yang maha benar. Janji engkau adalah benar. Percakapan engkau adalah benar. Pertemuan denganmu adalah benar. Pertemuan kita dengan Allah SWT benar. Kata benar? Benar. Syurga adalah benar. Jadi di sini kita kena tahu. Telah disebut di sini tentang syurga benar. Jadi kalau ada lagi orang nak pertikai syurga ada ke tak ada. Ada setengah orang dia guna otak dia. Dia kata syurga itu manifestasi saja. Satu gambaran. Kalau buat baik ni lah balas dia syurga. Kira manusia hari ni. Nabi betul al-jannatu haqqa. Syurga itu benar. Mana benda tu ada? Nabi tengok dah syurga. Neraka adalah benar. Nasallallahu alaihi. Minta berlindunglah kita daripada neraka. Kita jangan ingat. Ada dalam kitab-kitab ni yang diajar oleh sebagian orang kita ni, tak boleh. Siapa dia minta berdoa beramal ni kerana nak syurga, orang itu syirik. Nak kata apa? Syirik. Sedangkan Nabi kita suruh minta is'alullah al-jannah, minta syurga. Boleh kita fatwa syirik pula? Tak mungkin. Tak boleh jadi macam tu. Nabi adalah benar. Semua nabi-nabi itu benar. Benar ke tak benar? Benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Mungkin orang tanya, pasal apa Nabi ya? Nabi-nabi semuanya benar. Tiba-tiba dia sebut nama dia. Nabi Muhammad juga benar. Itu nak bagi tahu kepada kita betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut khusus. Bandingnya kita kalau kita dalam majlis ramai-ramai. Bila orang kata muslimin, saudara muslimin dan muslimat, masuk belakang dah dalam majlis tu dah. Asalkan dia orang Islam. Tapi kenapa pergi sebut lagi nama-nama orang besar? Tuan-tuan, datuk-datuk, asal apa sebut juga? Maknanya orang ni ada kehebatan dia. Jadi Nabi SAW disebut Nabi-Nabi adalah benar. Wa nabiyyu Muhammadun haqq. Muhammad juga adalah benar. Jadi dia sebut dia sendiri pula kerana apa? Kerana nak menunjukkan kepada ketinggian pangkat Nabi kita sendiri. Dan hari kiamat adalah benar. Hari kiamat berlaku betul. Ya Allah, kepadamu aku berserah. Tengok. Ini dipanggil kita sebut dulu. Kita tawasul dulu dengan segala benda yang benar ini sebut dulu.
hak tu benar, senaga benar, syurga benar, nabi benar, semua benar, barulah kita minta dengan Allah, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu aku berserah, kepadamu aku bertawakal, denganmu aku beriman, kepadamu aku bertaubat, dengan pertolonganmu aku berhujah. Kita berhujah dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak tolong, kalah kita. Dan ke arah engkau aku membuat keputusan. Bila kita sebut semua, itu dipanggil tawajuh pada Allah Ta'ala dulu. Sebut benda-benda kebaikan, kehebatan Allah SWT, baru kita minta. Apa permintaan kita? Ampunilah dosaku yang terdahulu dan terkemudian. Ini dia uslub doa yang ajar Nabi kita SAW. Nabi kita ajar. Puji dulu Allah Ta'ala, sebut dulu benda-benda lain yang hebat-hebat, baru kita minta permintaan. Ampunilah dosaku yang terdahulu dan terkemudian, yang aku sembunyikan dan yang aku zahirkan. Mana segala jenis dosa aku, ampunlah kau. Engkaulah yang mendahulukan dan yang melewatkan. Allah Ta'ala nak berdulu kau orang ni, nak bagi jawatan besar, Tuhan juga. Nak mengkemudiankan, melewatkan seorang ni, semuanya kuasa Allah SWT. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Tengok, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Jadi doa ini dipanggil jawami'ul kalim, jawami'ud doa, doa yang lengkap. Doa yang lengkap itu mengandungi pujian-pujian pada Allah Ta'ala. Kita kena puji Allah. Sama juga dengan doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, doa minta nak lepaskan hutang. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkaulah yang pertama, tak ada lebih dahulu pada engkau. Jadi Allah Ta'ala kita puji. Wa antal zahiru falaysa ba'daka. Engkau yang maha kuat, tak ada orang yang lebih kuat. Lepas tu barulah kita minta iqdi 'anid dain waghnini minal faqr. Lunaskanlah hutang aku, bebaskan aku daripada kefakiran. Mana kita puji Allah Ta'ala dulu, baru kita minta permohonan. Itu cara satu uslub yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian barulah kita minta apa yang kita nak, kita minta. Jadi di sini kita nampak Nabi kita SAW sangat rahmat dia kepada umat dia. Dia ajar segala benda pada umat dia. Tak ada benda yang Nabi kita tak ajar. Tak ada benda. Kalau orang kata Nabi kita tinggal, boleh jadi. Banyak lagi doa-doa, zikir-zikir, selawat-selawat yang hebat-hebat di akhir zaman ini dibaca oleh orang. Tak ada dalam kitab-kitab hadis. Apakah kita nak kata sahabat-sahabat terlupa? Orang-orang kemudian yang lebih hebat? Jangan. Jadi kita terikat. Biar kita terikat dengan barang-barang original. Tahu mana barang original? Hak mari betul sabit daripada Nabi SAW. Ini yang kita buat. Yang tak sabit daripada Nabi, tak payah kita besar-besarkan dia. Maknanya jangan kita jadikan agenda besar kitanya. Itulah apa yang ada di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah perbincangan kita malam ni tentang bacaan selepas daripada kita takbiratul ihram. Dia panggil doa permulaan salat ataupun doa istiftah. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung dalam perbincangan kita dalam doa ketika rukuk. Doa ketika rukuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.